Okay, bismillah. Pada petang yang mulia ini, sementara kita menunggu waktu maghrib, sambil kita rehat-rehat, saya nak buat sesi Q&A secara santai. Siapa-siapa yang nak tanya apa-apa soalan, boleh tekan button question tu dan tanyalah soalan. InsyaAllah soalan-soalan yang terpilih saya akan usaha untuk jawab, insyaAllah. Soalan pertama, kalau solat fikir dunia, sah tak solat? Solat sah, tapi pahala kurang. Sebab khusyuk itu tidak membuatkan solat. Contohnya kalau kita solat tak khusyuk, benda tu tak membatalkan solat. Yang membatalkan solat adalah apabila kita tak ikut tak ikut rukun-rukun solat, ataupun kita meninggalkan syarat sah solat, barulah batal. Tapi kalau tak khusyuk, contohnya time solat fikir dunia, benda tu sah, solat sah, cuma pahala berkurang. So kita sama-sama lah usaha untuk dapat khusyuk. Susah nak dapat khusyuk ni, susah. Dia kena lawan. Contohnya ada benda-benda kita fikir, kita cepat-cepat istighfar dalam hati kita, fokus balik. Memang susah, tapi insyaAllah. Apa hukum makan berdua dengan bukan mahram? Obviously, benda itu adalah dosa. Sebab apa? Sebab itu adalah ikhtilat. Kalau tak ada sebarang hajat ataupun darurat, saja-saja nak makan, berdating, melepak dengan perempuan kat restoran ke apa, benda tu ikhtilat, benda tu dosa. Tetapi sekiranya ada urusan yang mustahak, ada hajat ataupun ada darurat, contohnya time meeting ke apa yang perlu bergaul lelaki perempuan, makan sekali, boleh, tak ada masalah. Tapi wajib menjaga adab, jaga pandangan, jaga tutur kata dan sebagainya. Kalau tidak, boleh jatuh dosa juga. Macam mana nak elak rasa insecure bila tengok orang yang lawa-lawa ni? Benda ni, first thing first, kita kena tahu Allah SWT langsung tak pandang kecantikan seseorang. Allah pandang hati kita. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu ataupun jasad kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah pandang adalah hati dan amal. Kenapa kita perlu jealous benda yang yang Allah tak pandang pun? Jealous pada orang kaya, padahal kaya tu belum tentu mulia di sisi Allah. Jealous dengan orang cantik sampai kita rasa insecure, dengki, sedangkan benda tu langsung tak ada nilai di sisi Allah SWT. Yang sepatutnya kita rasa insecure bila ada orang yang amal dia lebih hebat daripada kita, itu kita kena rasa insecure. Dan kita pun kena sungguh-sungguh untuk banyakkan amalan untuk berlumba-lumba ke arah kebaikan. Itu tak apa. Tapi kita insecure, jealous, dengki pada benda yang Allah tak pandang, pada rupa paras, kecantikan, sebenarnya tak ada guna. Bukan sahaja tak ada guna, tapi kalau kita dengki, insecure pun tak membuatkan kita makin cantik pun. Lepas tu relax je, jangan risau. Kalau dah jodoh tu jodoh. Allah maha hebat. Kadang-kadang mungkin kita rasa kita tak cantik, kita tak handsome, tapi kita kahwin juga. Alhamdulillah kahwin. Ramai je orang yang di mata kita mungkin nampak macam tak cantik. Di mata kita lah nampak macam tak cantik, tapi kahwin, bahagia, dapat suami yang baik. So akhirnya cantik tu subjektif. So tak perlulah nak bersedih pada benda-benda yang subjektif ni. Bersyukur je dengan apa yang Allah dah bagi pada kita. Salah ke kalau kita tak couple, terus bertunang, tapi perasaan tu macam orang bercinta, dan lagi 2 minggu kami nak berkahwin? Doakan Ustaz. Okey, saya doakan kepada Asfarina ni, semoga dapat berkahwin dan semoga
bahagia sampai ke syurga. Moga terus kuat mengharungi segala onak duri dalam perkahwinan, insya-Allah. Tetapi berbalik pada soalan, tak couple terus tunang tapi perasaan tu macam orang bercinta. Okey, sebenarnya Allah tak hukum seseorang berdasarkan perasaan. Contohnya saya cinta kepada seseorang dan orang tu pun mencintai saya juga. Benda tu tak salah. Saling cinta mencintai itu bukanlah satu kesalahan. Sebab Allah tak hukum seseorang berdasarkan perasaan, tetapi Allah hukum seseorang berdasarkan tindakan. Contohnya kita saling cinta mencintai, lepas tu kita tak tundukkan pandangan, dating, naik kereta berdua, calling-calling, chatting-chatting, tak jaga ikhtilat dan sebagainya, maka benda tu berdosa walaupun tunang sekalipun. Sebab tu kita kena jaga batas. Takut-takut bila kita tak jaga batas sebelum kahwin, benda tu yang membuatkan akan terjadi konflik. Banyak kes dah nak kahwin, lepas tu konflik, tak jadi kahwin. Sebab apa? Sebab sebelum kahwin ikhtilat lah, sini sana, calling-calling, video call lah, bagai semua. Lepas tu dengki, jealous, buruk sangka, macam-macam terjadi. Tapi kalau kita jaga ikhtilat, kita hanya berurusan bila perlu sahaja, kita nak berkenalan pun dengan lebih, kita ta'aruf, lepas tu ada mahram, and then kita risik, tanya kawan-kawan sekeliling dia, guru-guru dia, mak ayah dia, siapa diri dia. Kalau kita tanya dia boleh gebang lah, cerita aku baik. Tapi kita kena tanya orang sekeliling dia. Bila kita jaga diri, benda tu akan lebih mengelak daripada konflik, dan akhirnya insya-Allah akan mudah untuk kahwin. Apapun, semoga kamu dan tunang kamu dapat kahwin lagi 2 minggu, dan semoga bahagia sampai ke syurga, insya-Allah. Macam mana nak tegur kawan yang mencarut? Macam mana nak tegur kawan yang mencarut ni? First thing first, kita sendiri janganlah mencarut. Dan kita kena tahu kenapa seseorang tu mencarut. Seseorang tu mencarut ada beberapa faktor. Faktor pertama, sebab hati dia kotor. Sebab apa yang kita ucap, benda tu lah yang ada dekat hati kita. So bila hati kita kotor, kita akan keluarkan kata-kata yang kotor. Kalau banyak tengok video lucah, banyak tengok benda-benda yang tak senonoh, banyak bergaul dengan orang-orang yang tak elok, maka benda tu akan masuk dalam hati kita, and then akan mudah untuk keluar. Sebab tu bila kita banyak mencarut ni, sebenarnya hati kita ada problem. Hati kita ada masalah, hati kita kotor. Kena cepat-cepat istighfar pada Allah SWT. Baiki hati kita, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan baca Quran, banyakkan menuntut ilmu, bergaul dengan orang soleh, tundukkan pandangan kita. Bila hati kita dah bersih, insya-Allah kata-kata kita pun akan bersih. Kita akan keluarkan kata-kata yang baik. Bila kita keluarkan kata-kata yang baik, insya-Allah kehidupan kita akan berubah. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Bila kita ucapkan kata-kata yang baik ni, hasil dia Allah kata, yuslih lakum a'malakum, Allah akan baiki amalan kamu. Allah akan jadikan kita ni orang baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu nak berubah, antara benda yang paling penting kena ubah adalah ubah perkataan kita. Sebab kata-kata itu doa. Kalau kita jumpa orang sikit-sikit bodoh, sikit-sikit bangang, sikit-sikit sial, sikit-sikit babi, akhirnya kehidupan kita akan jadi macam tu lah. Kita akan jadi bodoh, kita akan jadi bangang, kita akan jadi sial. Sebab apa? Sebab kata-kata tu doa. Bila kita doakan orang lain yang buruk-buruk, 10 kali ganda akan datang kat kita. Dan kita pun kena berkawan dengan orang-orang yang baik. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang tak baik, setiap hari bergaul dengan orang, setiap hari kena bodoh, kena bangang, kena sial, itu pun doa untuk kita juga. Sebab tu pilih kawan baik-baik. Macam mana nak tegur kawan-kawan yang mencarut? Cakap je, jangan mencarut. Macam tu dah cukup dah. Kalau dia tak nak dengar, tak apa, sabar je. Haram tak tengok wayang? Okay, basically Pertama bukan wayang itu yang haram, tetapi apa yang ada dalam wayang itu. Sekiranya movie ataupun drama yang kita tengok dekat wayang tersebut ada unsur-unsur aurat didedahkan, pergaulan bebas, pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium dan sewaktu dengannya, maka hukum kita melihat movie yang ada unsur-unsur tersebut adalah dosa. Tetapi sekiranya movie yang kita tengok dekat wayang tu
Tak ada unsur-unsur dosa. Contohnya cerita Boboiboy, Ejen Ali, apa-apa kartun yang tak ada unsur-unsur yang haram, tak ada unsur-unsur yang mendorong pada pergaulan bebas, unsur-unsur yang mendorong pada kelucahan, seksi, aurat didedahkan dan sebagainya, maka tak ada masalah. Kedua, sekiranya kita pergi tersebut dengan mahram, maka tak ada masalah. Contoh kita pergi dengan mak ayah kita dan melihat movie yang baik, yang tak ada unsur haram, maka tak ada masalah. Kalau pergi dengan member perempuan je, benda tu bahaya. Ataupun kalau pergi dengan pakwa, benda tu pun haram juga. So, nasihat saya, elakkan. Kalau boleh. Kalau tak boleh, nak juga pergi wayang, pastikan ada mahram. Dan juga pastikan movie yang kita tengok tu tak ada unsur-unsur haram. Tapi itulah, zaman sekarang ni hampir semua movie kat wayang tu ada unsur haram. Dengan perempuan tak tutup aurat, dengan pegang-pegang tangan, belum cerita sampai peluk-peluk, cium-cium. Benda tu rosak dan merosakkan kita. Tapi itulah zaman sekarang. Akhir zaman ni, maksiat dah dianggap normal. Sehingga orang dah tak rasa bersalah buat dosa, bahkan menganggap dosa tu pahala. Contohnya, aku tengok movie ni walaupun ada aurat, walaupun pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium, tapi ada banyak pengajaran dalam movie ni. Gunakan hujah agama untuk pertahankan dosa. Itulah masalah orang zaman sekarang. Tu kita kena muhasabah. Benda ni saya ada ulas dalam buku terbaru saya bertajuk Maksiat Akhir Zaman. Ada banyak maksiat-maksiat akhir zaman yang telah menjadi normal zaman sekarang ni. Dan saya tuliskan segala-galanya dalam buku Maksiat Akhir Zaman tu. Korang boleh dapatkan lah. Boleh WhatsApp nombor yang saya pinkan ni, ataupun tekan je link dekat bio saya untuk dapatkan buku terbaru saya, Maksiat Akhir Zaman. Soalan seterusnya. Kalau family tak support apa yang kita buat, kena lupakan je ke hajat kita tu. Benda ni complicated lah nak ulas, sebab benda ni berkaitan isu family. Dia macam ni, kita tak wajib taat mak ayah, tapi kita wajib buat baik pada mak ayah. Saya ulang balik. Kita tak wajib taat mak ayah, tapi kita wajib buat baik pada mak ayah. Contohnya kalau mak ayah kita menghalang kita ataupun melarang kita buat benda-benda yang baik. Contohnya mak ayah kita tak kasih kita solat, mak ayah kita tak kasih kita buat dakwah, mak ayah kita tak kasih kita tutup aurat, maka kita tak wajib taat mak ayah. Kalau kita tak taat mak ayah pada benda yang betul, benda tu tak dikira sebagai dosa. Sebab apa? Sebab benda yang kita buat tu benda yang baik, tak bertentangan dengan syarak. Dan benda yang mak ayah kita suruh buat tu benda yang berlanggar syarak. So kita lebih perlu taat Allah SWT. Ataupun kalau contoh kita nak sambung belajar kos doktor, mak kita suruh kita sambung belajar kos engineering contohnya. Kita tak nak, kita nak doktor juga, mak ayah kita tak kasih, mak ayah kita paksa kita ambil engineering, sedangkan kita langsung tak minat benda tu. Dan akhirnya kita pun ambil kos doktor. So adakah itu dikira derhaka? Tidak, itu tak dikira sebagai derhaka. Sebab apa? Sebab kita tak wajib pun taat mak ayah. Yang kita wajib ialah buat baik pada mak ayah. Sometimes kita lebih tahu tentang diri kita. Kita tahu, okay, apa yang aku minat. Selagi benda tu tak berlanggar dengan syarak, tak bertentangan dengan bertentangan dengan syarak, benda tu bukan haram, maka kita boleh pilih apa yang kita nak. Kita tak semestinya hidup ni kena ikut pilihan mak ayah je. Contoh lain, mak ayah kita paksa kahwin dengan sekian-sekian orang yang kita tak suka pun, tapi mak ayah kita paksa kahwin. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Adakah kita dikira derhaka kalau kita tak nak kahwin dengan pilihan mak ayah tu? Tak dikira derhaka. Dan hatta Nabi SAW pun pernah tegur sahabat yang paksa anak dia untuk kahwin. Nabi tegur. So saya ulang balik, taat mak ayah tak wajib, tapi yang wajib ialah buat baik pada mak ayah. Sometimes kita ada berbeza pandangan dengan mak ayah kita. Benda tu normal. Bincanglah baik-baik, uruslah baik-baik, teruskan buat baik. Apa keadaan pun teruskan buat baik pada mak ayah. Akhirnya mak ayah ni yang dia nak adalah dia nak yang terbaik untuk anak-anak dia. So bila kita dah buat pilihan, buatlah yang terbaik. Dan akhirnya kita
serve balik mak ayah kita, bagi duit bulan-bulan pada mak ayah kita, jadi anak yang soleh, doakan mak ayah kita, jadi anak yang sejuk mata memandang. Faham Jap, bateri saya tinggal 10%, saya nak charge jap. Okay. Bak kata Sharifah, lama-lama parents akan okey. Betul lah tu. Kadang-kadang parents kita ni, dia tak kasih buat apa yang kita nak buat sebab dia risau tu je. Tapi bila kita dah proof, kita dah buktikan kejayaan kita, lama-lama dia orang okey, insyaAllah. Biasalah tu. Ustaz ada di mana tu? Tinggi berbenar. Saya ada di hotel Times Square, Berjaya Times Square. Ada meeting, ada retreat daripada semalam sampai esok, insyaAllah. Okay, soalan seterusnya. Ustaz, apa khabar? Nak bagi tahu saya dah dapat nombor tracking kotak eksklusif tu. Alhamdulillah. Kepada orang-orang yang order set kotak eksklusif pada bulan lepas, insya-Allah postage akan mula dibuat pada esok hari, insya-Allah. Terima kasih kepada yang support, yang beli set kotak eksklusif. Alhamdulillah sangat ramai. Dan saya nak ajak korang semua yang belum dapatkan buku-buku terbaru, terutama buku terbaru saya bertajuk Maksiat Akhir Zaman, korang boleh WhatsApp nombor yang saya pin dekat sini, 0115771988. So saya nak ajak korang untuk dapatkan seramai-ramainya, insya-Allah. Bayi yang lahir dalam kalangan bukan Islam, adakah kalau dia meninggal masuk syurga atau sebaliknya? Kalau baby lahir lepas tu meninggal, akan masuk syurga. Sebab apa? Sebab semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Macam mana nak lembutkan hati ibu untuk menerima pasangan hati kita? Pertama sekali, kita sendiri kena muhasabah. Betul ke orang yang kita pilih untuk dijadikan suami ataupun untuk dijadikan isteri itu adalah orang yang terbaik untuk kita, yang untuk jadi ayah kita, yang untuk jadi ayah pula, yang akan jadi ayah untuk anak-anak kita, yang akan jadi ibu kepada anak-anak kita, yang akan membimbing kita, yang boleh bersabar dengan kita. Adakah itu yang terbaik? Bagaimana agama pasangan kita? Bagaimana akhlak pasangan kita? Bagaimana keturunan family pasangan kita? Benda tu semua kita kena ambil kira. Jangan disebabkan handsome, sebabkan cantik suka, lepas tu gaduh, lepas tu cerai. Jangan macam itu. Pilih tu biarlah atas dasar takwa, atas dasar agama, atas dasar iman. Baru hubungan tu akan kekal. Dan sekiranya kalau kita dah yakin, kita dah istikharah, kita dah bincang dengan guru-guru kita, bincang dengan murabi-murabi kita, orang-orang soleh, dan semua kata pasangan kita tu orang yang bagus, orang yang baik, cuma penghalang je ialah mak ayah kita je. Contoh mak kita ataupun ayah kita. So simple je, teruskan perbincangan. Sebab kadang-kadang mak ayah kita ni tak kasih, bukanlah sebab dia orang tak kasih sangat, sebab dia orang risau je sebenarnya. So kena push, bincang, lepas tu bagi hadiah dekat mak, lepas tu bincang lagi, lepas tu mak kena marah dengan mak, bagi hadiah lagi menangis, buat baik, belanja mak makan, lepas tu menangis lagi, bagi mak duit bulan-bulan, lepas tu menangis, bincang. Lama kelamaan, insya-Allah bila mak bapak kita dah tengok kita ni serius, akhirnya mereka akan lembut hati juga. Percayalah cakap saya. Saya dah deal ramai dah. Saya dah bantu beberapa kawan saya untuk kahwin. Semuanya macam itu. Awal-awal memang mak bapak tak bagi, tapi bila kita terus tunjukkan akhlak yang baik, bagi hadiah kat mak ayah kita, belanja makan, lepas tu adalah macam-macam cara kita bodek mak ayah kita, dan kita tunjukkan yang kita ni serius, insya-Allah lama kelamaan dia orang akan lembut hati. Janganlah putus asa. Contohnya kita minta mak ayah tak bagi, terus down, terus putus asa. Lepas tu kita anggap mak bapak kita ni jahat. Tak, dia orang nak tengok kita serius ke tak serius je. Itu je. So keep pushing.
bodek lah semampunya. InsyaAllah lama kelamaan diorang akan bahagia, diorang akan sejuk hati. Sebab benda tu pun pengalaman hidup saya juga. Bila saya nak kahwin tu, umur saya time tu 22, nak kahwin, siapa tak risau? Mak saya risau. Saya time tu dah lah tak kerja lagi, duit pun tak ada lagi. So mak saya risau kot. Mak saya tak bagi. Mak saya tak bagi. Ayah saya relax je. Ayah kata relax dulu macam tu. Lepas tu saya kata dekat mak ayah, saya puji mak ayah saya sampai saya kerap bincang dengan mak ayah saya nak kahwin. Sampai mak saya annoying. Kau cakap lagi pasal kahwin, siap kau. Macam gitu. Tapi bila kita keep cakap, lama-lama diorang nampak kita ni serius. Saya ingat lagi time tu family saya ni, ayah saya ni, mak ayah saya ni alhamdulillah setiap malam istiqamah baca hadis setiap malam dengan satu keluarga. Kita orang setiap malam biasanya selepas maghrib ataupun lepas isyak akan baca hadis bersama-sama lah, satu keluarga, daripada saya kecil lah. So satu hari tu tengah-tengah baca hadis, hari tu yang ditugaskan baca hadis ialah saya. Saya pun buka lah kitab hadis tersebut. Random, ini memang betul-betul random. Time tu baru bincang pasal kahwin. Mak bapak saya kata tak payahlah, nanti dulu. Tiba-tiba bila buka satu hadis tu, wallahi benda ni memang betul-betul random. Tiba-tiba dapat satu hadis yang Nabi kata ada beberapa perkara yang perlu dipercepatkan. Antaranya apabila anak yang nak kahwin, anak yang dah bersedia nak kahwin, maka percepatkan. So bila saya baca hadis tu, saya tergelak, mak bapak saya pun tergelak. Lepas tu bapak saya kata, berkat baca hadis pada malam ni, okay, kita orang izinkanlah untuk kahwin. So akhirnya diorang dah bagi green light nak kahwin. Barulah saya proses untuk cari calon. Saya lain sikit. Saya bukan dah jumpa calon baru minta izin mak ayah, tak. Saya dapat approve daripada mak ayah, baru saya atur langkah untuk cari calon. Itu saya dah cerita banyak kali lah, macam mana saya jumpa isteri saya tu. Saya dah cerita banyak kali. Kalau korang tak dengar lagi, korang boleh lah baca buku saya ada cerita panjang lebar macam mana saya kahwin tanpa couple dan dalam keadaan menjaga ikhtilat. Benda tu korang boleh baca. Sebenarnya bukan saya je, ramai je lagi orang yang kahwin tak couple, jaga ikhtilat semua tu. Ramai je, beratus ribu orang. Kita ni je yang tak nampak. Faham Soalan seterusnya. Soalan yang tadi tu, kalau baby orang kafir meninggal masuk syurga, tapi mak bapak dia yang bukan Islam, adakah bayi tersebut akan ditarik ke syurga? Maknanya, adakah bayi tersebut akan menarik mak bapak dia yang bukan Islam untuk masuk syurga? Tidak. Kalau mak bapak dia tak masuk Islam, mak bapak dia masuk neraka lah. Yang masuk syurga si anak itu sahaja. Okey, sebelum kita mulakan sesi soal jawab kita, saya nak bagi tahu sekarang ni Tarbiyah Sentap tengah buat karnival buku tarbiyah, yang mana korang boleh dapatkan buku-buku koleksi Tarbiyah Sentap dengan harga diskaun yang sangat-sangat lumayan. So, WhatsApp 0115771988 sekarang untuk dapatkan koleksi buku Tarbiyah Sentap sekarang. Terutama buku saya, korang boleh dapatkan buku-buku saya dengan harga yang sangat murah sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Okey? Soalan seterusnya. Cantik view, mana tu Ustaz? Sekarang saya dekat, apa nama dia tu, Berjaya Times Square. Hari ni ada meeting dakwah sikit. Daripada semalam sampai esok, insyaAllah doakan. Soalan seterusnya. Alamak. Kita tengok view sikit. Ada satu soalan penting. Kata-kata semangat untuk student SPM 2021. Kepada pelajar-pelajar SPM tahun 2020 dan 2021 ni, sekarang ni macam-macam ujian kan, COVID, sekolah pun tak menentu, banyak silibus-silibus yang susah nak kejar, macam-macam lah ujian.
Tapi ingat orang beriman ni, lagi dia diuji, dia akan jadi lebih kuat. Ujian ni sebenarnya adalah kerana Allah nak kuatkan kita antaranya. Contohlah emas. Emas tu nak jadi berharga, dia akan jadi lebih bernilai apabila dia dibentuk. Emas biasa diproses, dibentuk jadi rantai, jadi duit emas dan sebagainya. Akhirnya membuatkan benda tu bernilai. Contoh lain, besi. Kalau besi buruk tepi jalan, tak laku sangat. Tapi kalau benda tu dibentuk menjadi kereta, daripada besi boleh jadi kereta, boleh jadi phone, boleh jadi macam-macam lah. Dan akhirnya benda tu bernilai dan boleh dijual. Tapi perlu lalu proses lah. Sama juga manusia ni, kita akan jadi lebih kuat, lebih bernilai, lebih berharga apabila kita diuji, diproses dengan ujian Allah SWT. Kadang-kadang Allah uji kita macam-macam ni kerana Allah nak jadikan kita orang yang lebih kuat, orang yang lebih matang, orang yang lebih hebat insya-Allah di masa depan. So kepada pelajar-pelajar SPM tahun ni ataupun tahun depan, korang bagi saya power lah. Sebab Allah takdirkan korang ambil SPM di saat pandemik COVID-19 ni, which is korang je lah yang akan lalui SPM time-time COVID ni. Dan kalau korang boleh berjaya juga, wallahi korang ni sangat hebat lah. Berjaya tu apa? Berjaya bukanlah dapat straight A. Tak. Berjaya itu adalah sekiranya korang usaha sungguh-sungguh dan ikhlas dalam usaha tersebut. Walaupun tak dapat straight A, walaupun result teruk, sebenarnya kejayaan itu bergantung kepada usaha yang ikhlas. Sebab usaha tu yang dapat pahala. Result berapa A, tak dapat pahala. Pahala tak bergantung pada A, pahala bergantung pada usaha yang ikhlas. So siapa yang usaha, dialah yang berjaya di sisi Allah SWT. Cuma benda tu kita tak nampak. Pahala ni kita tak nampak. Kita nampak A, B, C je. So bila tak dapat A sedih. Padahal kalaulah Allah tunjuk betapa besarnya nilai pahala orang yang berusaha menuntut ilmu, wallahi kita akan lebih bersungguh-sungguh dan takkan mudah putus asa untuk berusaha, insya-Allah. Boleh. Saya yang tak pandai sangat ni pun boleh dapat 9A dalam SPM. Alhamdulillah lah. Sampai cikgu saya kata, kalau nak tengok budak bodoh yang berjaya, tengok Ustaz Anin. Tengok Adenin. Budak macam Anin pun boleh dapat 9A. Sebab saya tak pandai. Serius, saya ni bukanlah budak yang pandai, genius, otak, laju, tak. Saya memang, kalau korang tahu, saya pun dah banyak kali cerita. Saya belajar, sebelum SPM tu saya belajar daripada lepas isyak sampai pukul 3 pagi setiap hari. Hampir setiap hari. Lepas isyak sampai 3 pagi. Saya belajar sampai pukul 2 pagi, 2 pagi sampai 3 pagi, saya baca Quran, saya solat hajat. Dan alhamdulillah, saya syukur sangat pada Allah, Allah bagi saya dapat 9A. Tapi poin dia adalah semua orang boleh berjaya, insya-Allah. Yang penting usaha, dan usaha itu pun satu kejayaan. So bila kita dah usaha tak dapat result yang membanggakan, jangan sedih. Apapun, kepada calon-calon SPM saya doakan kejayaan dunia akhirat, insya-Allah. Apa hukum main forex? Benda ni dah keluar fatwa. Macam-macam ustaz dah keluarkan fatwa. Hatta mufti wilayah persekutuan, mufti kebangsaan, fatwa, majlis fatwa kebangsaan, Bank Negara Malaysia, semua tu dah keluarkan fatwa bahawasanya hukum main forex online adalah haram. Orang-orang yang ustaz-ustaz yang kata harus tu semua, sebab dia pun main forex juga. Jangan percaya kepada ustaz-ustaz yang kata harus tu semua. Tak boleh pakai semua tu. Sebab apa? Sebab dia pemain. Dia macam ustaz yang isap okok. Bila orang tanya apa hukum rokok, oh boleh. Sebab apa? Sebab dia isap okok. Ustaz yang couple, apa hukum couple? Boleh, asalkan tak pegang tangan. Sebab apa? Sebab dia pun couple. Sama juga forex. Forex tu apa? Korang search lah dekat Google. Apa itu forex. Sekarang ni dah ramai orang buat forex online. Hatta saya nampak ada setengah pendakwah-pendakwah pun main forex juga, sedangkan benda tu haram. So elakkanlah. Elakkanlah. Hai Ustaz. Hai Arif Hakimi. Saya pun tak kenal dia siapa. Kalau ada rezeki kita jumpa, insya-Allah. Hai Arif. Abang merisik umur berapa? Saya umur 22. Bila saya dah bulat nak kahwin, saya minta izin mak ayah saya. Mak ayah saya dah izinkan saya kahwin.
cepat-cepat saya suruh kakak saya untuk carikan calon untuk saya. Sebab saya tak kenal perempuan, saya tak ada kawan dengan perempuan ke apa. Kakak saya dapatlah kenal seorang akhwat, dan ketika tu saya suruh kakak saya risikkan. Dipendekkan cerita, alhamdulillah kahwin. So saya kahwin pada umur 22 tahun lah. Alhamdulillah. Fida, Raya Haji ni nak jumpa ustaz boleh tak? Boleh Fida. Jangan serik, datang selalu. Kepada sahabat-sahabat sekalian, kalau korang nak follow seorang anak muda yang sangat bagus ni, korang boleh follow sahabat saya ni, Fida nama dia. Saya tulis sekejap. Fida.z. Nama dia Fida Fauzi. Antara sahabat saya, anak muda yang saya sangat kagumi, yang korang boleh contohilah, insyaAllah. By the way, insyaAllah besok buku saya siap cetak, buku Maksiat Akhir Zaman. So saya nak ajak korang ramai-ramai untuk WhatsApp nombor ni untuk dapatkan buku terbaru saya, Maksiat Akhir Zaman. Sebab buku ni, sepanjang saya tulis buku ni lah yang saya tulis paling panjang sekali. Saya ulas daripada isu murtad, isu etis. Sebab sekarang kat Twitter ni berapa ramai orang Melayu murtad, etis lagi. Lepas tu isu liberal, sihir, termasuklah isu couple, isu ikhtilat, isu zina, isu politik pun saya sentuh juga. Isu dahaka pada mak bapak, isu mencarut, isu macam-macam lah. Ada lebih kurang 450 muka surat saya tulis buku tersebut. So saya nak ajak korang semua untuk dapatkan buku terbaru saya, Maksiat Akhir Zaman. WhatsApp nombor 0115771988 sekarang, insyaAllah. Ada banyak benda yang saya nak sampaikan, insyaAllah. Salah ke orang selain orang beragama Islam menyebut kalimah-kalimah Islam seperti Assalamualaikum dan lain-lain? Tak salah. Tak ada masalah kalau orang-orang bukan Islam nak sebut Bismillahirrahmanirrahim, nak sebut Assalamualaikum, nak sebut Allah ke apa. Tak ada masalah selagi mana tak ada tujuan menghina. Tapi kalau mereka buat tujuan menghina, maka barulah kita kena marah diorang. Ada yang tanya, harga buku saya berapa? Okey, harga buku Maksiat Akhir Zaman sebenarnya RM30. Sebab buku tu 450 muka surat, 460 muka surat. Buku tu sangat tebal. Tapi insyaAllah enjoy untuk baca. Sebab ada macam-macam maksiat-maksiat yang korang, bila korang baca tu, boleh relate lah dengan diri kita sebenarnya. Isu K-pop semua tu saya masuk juga dalam buku tu, pun saya sebut juga. So korang boleh dapatkan buku Maksiat Akhir Zaman tu, insyaAllah. Saya nak sangat korang baca buku tu. Saya nak sangat. Ada banyak benda yang saya nak sampaikan daripada buku Maksiat Akhir Zaman. So WhatsApp nombor yang saya pinkan ni, insyaAllah. Soalan seterusnya. Sebelum kita, ni soalan last sebelum maghrib ni. Macam mana nak ajak kawan-kawan tutup aurat dengan sempurna? Sebab takut dia orang kecil hati. Pertama, kita kena faham satu benda. Bila kita nasihat kawan-kawan kita, bila kita tegur kawan-kawan kita, bila kita dakwah kawan-kawan kita, pertama sekali kita kena tahu, niat kita dakwah diorang tu bukanlah untuk nak diorang berubah. Tak. Tapi niat adalah untuk diri kita sendiri berubah. Kalau diorang berubah, bonus. Kalau diorang tak berubah, at least kita berubah. Sebab itulah ada orang, dia buat dakwah ni sebab dia nak ubah orang. Bila orang tu tak berubah, dia marah ataupun dia sedih, dia putus asa. Bila orang tu berubah, dia bangga. So benda tu silap. Sebenarnya kita buat dakwah ni untuk diri kita sendiri, untuk kita terlepas daripada kita, bila Allah tanya, kita boleh jawab, kau dah dakwah dia ke? Aku dah, ya Allah. Kita boleh jawab. Dan mudah-mudahan mereka berubah. Kalau diorang berubah tu bonus. Kalau diorang tak berubah, jangan sedih, jangan putus asa, relax. Sebab tugas kita hanyalah menyampaikan, yang bagi hidayah tu Allah. Tapi saya nampak ada orang ni, dia nak, bila dia buat dakwah, dia nak orang berubah. Bila orang tu tak berubah, dia marah. Dia tak erti nak sabar.
Relax. Dakwah ni kena sabar. Bila nak nasihat kawan-kawan kita ni, kena sabar, relax, tunjukkan akhlak yang baik, nasihat baik-baik. Dia tak nak terima, tak apa, diam, kita teruskan tunjuk akhlak yang baik. Relax je. Tunjukkan akhlak, sabar. Kalau kita tak sabar dalam dakwah, kita akan mudah jadi orang yang judgemental. Bila kawan kita tak berubah, kita marah. Apa kau ni, hati keras lah. Jangan macam itu. Ada jenis orang pula, dia takut nak tegur. Sebab apa? Sebab dia takut kawan dia kecil hati. So kalau korang yang jenis takut kawan kecil hati ni, korang, at least korang doakan lah kawan-korang tu. Doakan kawan-korang, at least lah. Sebab selemah-lemah iman ialah benci maksiat tersebut dengan hati, cegah dengan hati. Which is kita benci maksiat tu, kita jauhi maksiat tu, dan kita doakan hidayah untuk mereka. So kalau tak mampu tegur, kalau takut sangat, kita ni jenis cepat terasa ke apa, takut kena bash ke apa, at least doakan. At least doakan. Faham Tapi sampai bila nak takut? Kadang-kadang kita je takut. Kalaulah Rasulullah takut nak buat dakwah, kita tak dapat Islam sekarang. So buang perasaan takut tu. Nasihat je baik-baik. Awak, kalau awak tutup aurat ni, awak akan jadi lagi cantik tau. Ni saya ada hadiah untuk awak. Nah, saya bagi contoh minggu lepas saya ada meeting dakwah. Ada seorang ni dia cerita, ketika di Australia, ada seorang perempuan Melayu tak pakai tudung, pakai seksi semualah. Hari tu kawan saya ni, dia lelaki lah, dia tengah buat dakwah, dia bagi ceramah. Tiba-tiba ada perempuan tu bagi soalan, dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak ikut usrah? Perempuan tu tak pakai tudung, pakai seksi, nak ikut usrah. So ustaz tu jam lah juga. Alamak, macam mana ni So akhirnya ustaz tu pun contact lah pendakwah-pendakwah muslimah ataupun akhwat-akhwat dekat Australia tu, untuk ajak perempuan tak pakai tudung tu ikut usrah. So ketika tu muslimah-muslimah akhwat-akhwat tu fikir macam, biar betul budak perempuan ni dah lah pakai seksi, tak pakai tudung, warnakan rambut pula tu. Boleh ke dia ikut tarbiyah, ikut usrah semua ni? Nanti tatah ikut kejap dah tu, dah tak ikut dah. Perasaan takut tu timbul, overthinking tu timbul. Tapi last perempuan tu ikut. Apa jadi dekat perempuan tu sekarang? Perempuan tu sekarang bukan sahaja dah pakai tudung labuh, perempuan tu pun dah jadi pendakwah yang hebat juga sebenarnya sekarang. So kadang-kadang kita ni terlalu takut nak dakwah. Kita overthinking sorang-sorang. Kita rasa takut kawan kita benci kita lah, takut kena bash lah, takut kecil hati. Padahal kadang-kadang benda tu kita overthinking je. Kadang-kadang bila kita nasihat kawan kita tu yang membuatkan mereka lebih sayang kita. Macam tu lah cerita dia. Wallahu'alam. Terima kasih pada semua yang join sesi live pada petang ini. Selamat menunaikan solat maghrib berjemaah dekat surau. Yang perempuan solatlah awal waktu di rumah. Sebab nak jadi orang hebat ni, first thing first, jaga solat 5 waktu tu, insya-Allah. Moga Allah ampunkan semua dosa kita. Moga Allah pelihara iman kita. Moga Allah tambah takwa kita. Moga Allah kurniakan yang baik-baik untuk hidup kita. Moga Allah murahkan rezeki kita dan berkatkan rezeki kita. Moga Allah masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa hisab. Izham, saya nak jadi fan club ustaz boleh? Tak layak lah. Ana ni hina lah, banyak dosa, tak layak ada fan club. Dah malas nak berlakon nyanyi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. I love you all. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musfirah, terima kasih banyak ustaz. Saya first time join live ustaz. Doakan saya istiqamah. Okay Musfirah, semoga Allah kurniakan syurga kepada kamu. Terus kuat menghadapi segala ujian-ujian hidup. Terus maju menggapai cita-cita kamu. Moga kamu diberi iman dan takwa, dan moga Allah kurniakan syurga buat kamu sekeluarga, insya-Allah. Okay, terima kasih semua. Nanti kalau ada rezeki kita live lagi Ni saya buat ni pun sebab tengah ada meeting sebenarnya. So sementara petang ni diorang semua tengah rehat sebab malam ni nak sambung meeting. So saya buatlah live sikit. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.